Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang telah mendaftar di UiTM Cawangan Johor. Saya Nurhaliza Aziz hari ini ingin memberi sedikit taklimat mengenai penasihat akademik. Penasihat akademik, pelajar akan tertanya siapa penasihat akademik? Kebiasaannya penasihat akademik ialah pensyarah program ataupun pensyarah di fakulti yang dilantik sebagai mentor kepada pelajar, dan pelajar akan mempunyai seorang sahaja penasihat akademik sepanjang pengajian, iaitu bermula daripada semester 1 sehinggalah pelajar tamat pengajian di UiTM. Peranan penasihat akademik biasanya kita kenali sebagai PA adalah untuk membimbing. Sebagai penasihat, mestilah orang yang berpengetahuan, sebagai pemantau dan juga sebagai orang tengah. Okey, tugas-tugas PA secara khusus yang pertama ialah sebagai salah satu sumber maklumat akademik pelajar. Walaupun pelajar boleh mengakses kepada student portal, tetapi PA haruslah mengetahui mengenai struktur kurikulum pelajar atau kita kenali sebagai pelan pengajian. PA juga perlu tahu mengenai kursus-kursus ke fakulti, kursus-kursus universiti, kursus-kursus asas, major, elektif dan lain-lain lagi. Selain daripada itu, berdasarkan maklumat yang diketahui ataupun diperolehi, PA perlulah memberi nasihat akademik atau bimbingan dari semester ke semester mengenai kursus yang akan diambil serta proses pendaftaran kursus, penambahan kursus, pengguguran kursus dan penangguhan pengajian. PA juga boleh mengakses sistem rekod akademik pelajar di mana PA boleh memberikan kelulusan kepada pelajar untuk mengugur ataupun menambah kursus. Sekiranya tiada masalah, pelajar boleh melakukan pengguguran atau penambahan kursus melalui sistem portal, tetapi andai kata ada kursus-kursus yang bertindih, maka pelajar perlu mendapatkan kelulusan daripada penasihat akademik. Di samping itu, penasihat akademik juga boleh menyimak pelan pengajian pelajar. Selain daripada itu, untuk memastikan komunikasi yang berterusan, terutama dalam masa sekarang ni, di mana kita bertemu di atas talian bukan secara fizikal, maka pelajar perlu mengemaskini nombor telefon bimbit dan alamat di dalam student portal. Ini adalah tugasan PA untuk sentiasa mengingatkan pelajar mengemaskinikan nombor-nombor yang diperlukan untuk komunikasi. Kerana sebarang bentuk komunikasi ataupun pihak fakulti ingin mencari pelajar, pihak fakulti akan melalui PA, iaitu penasihat akademik. Di samping itu, pelajar boleh meminta bantuan daripada penasihat akademik untuk memahami rantaian yang terdapat di antara program, di antara kursus, latihan amali, penyelidikan dan pengalaman akademik lain semasa pengajian. Terutama bagi pelajar semester 1 yang belum pernah berjumpa ataupun belum pernah berada di sistem UiTM, maka sebarang bentuk masalah ataupun sebarang pertanyaan bolehlah kita majukan kepada penasihat akademik. Penasihat akademik perlu membimbing dalam merancang pengajian pelajar dan beri nasihat tentang perubahan dalam kursus. Kenapa berlakunya perubahan dalam kursus sedangkan kita telah memberi pelajar pelan pengajian sehingga tamat pengajian? Dan kebiasaannya berlaku perubahan apabila ada pelajar yang gagal dalam satu kursus ataupun pelajar mempunyai masalah, pelajar digugur taraf, pelajar mengambil cuti khas. Jadi benda-benda ini akan menyebabkan berlaku perubahan dalam pelan pengajian. Jadi sekiranya pelajar terlibat dalam perkara-perkara ini, pelajar perlulah berjumpa dengan PA untuk berbincang dan merancang bagaimana untuk pelajar menamatkan pengajian mereka.
Selain daripada itu, terdapat juga pelajar yang memperolehi keputusan yang agak kurang cantik ataupun kurang memberangsangkan, maka pelajar boleh berjumpa dengan penasihat akademik untuk berbincang dan mendapatkan nasihat bagaimana untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar. Okay, dan selain daripada itu, penasihat akademik juga perlu menasihatkan pelajar mengenai kursus-kursus yang mempunyai prasyarat. Okay, sekiranya tidak mengetahui apa itu kursus prasyarat, pelajar boleh berjumpa dengan penasihat akademik. Dan selain daripada itu, pelajar juga perlu tahu mengenai kursus yang wajib, teras dan bukan teras. Sekiranya penasihat akademik itu ialah pensyarah yang baru dan kurang tidak dapat menyelesaikan masalah pelajar, pelajar boleh minta kepada penasihat akademik itu untuk merujukkan pelajar, merujuk pelajar kepada sumber atau bahagian yang lain yang dapat bantu menyelesaikan masalah pelajar. Okey, tadi kita lihat peranan PA dalam membantu pelajar. Sekarang ni kita akan lihat pula peranan pelajar dalam membantu diri sendiri. Okey, apakah peranan pelajar? Pelajar biasanya kita galakkan. Okey, kita tak wajibkan tapi kita galakkan berjumpa dengan PA sekurang-kurangnya 2 kali setiap semester. Okey, supaya PA tu kenal di mana siapa pelajar mereka dan pelajar juga tahu adakah PA itu masih berada di fakulti ataupun telah berpindah ataupun cuti belajar. Itulah pentingnya kenapa kita minta pelajar berjumpa dengan penasihat akademik mereka. Selain daripada itu, memang kita galakkan pelajar untuk berjumpa PA. Kenapa? PA ini adalah mentor dalam menyelesaikan masalah akademik pelajar. Benda ni penting supaya pelajar dapat tamat dalam tempoh yang ditetapkan dan tamat pengajian dalam keputusan yang baik dan tidak mempunyai sebarang masalah akademik. Okey, dan pelajar juga perlulah mendapatkan penjelasan terperinci mengenai peraturan sistem semester dan peraturan akademik universiti. Selain daripada itu, perlu mendapatkan khidmat nasihat PA dan bantuan PA semasa membuat keputusan menarik diri ataupun menggugurkan mata pelajaran. Dan akhir sekali, sekiranya pelajar mempunyai sebarang masalah, tidak kiralah masalah peribadi ataupun masalah sosial di mana yang akan mengganggu akademik pelajar, pelajar boleh jumpa dengan penasihat akademik. Anggaplah penasihat akademik ni sebagai ibu atau bapa yang akan membantu pelajar semasa di dalam tempoh pengajian. Okay. Selain daripada itu, peranan pelajar juga perlu mendapatkan peraturan akademik pindaan 2017. Saya akan jadikan ini sebagai keperluan wajib untuk pelajar sepanjang tempoh belajar di UiTM. Okay. Buku ni biasanya pihak HCA akan bekalkan semasa pendaftaran. Namun disebabkan kita sekarang berada di atas talian, maka pelajar boleh download buku ni, soft copy di dalam website HCA UiTM. Boleh scan QR code yang tertera ataupun boleh rujuk kepada website hcauitm.edu.my dan dapatkan buku kita panggil sebagai Academic Regulations untuk rujukan bersama. Perkara ni wajib. Saya selalu teraskan ini wajib kerana dalam ni lah tertera segala masalah yang akan timbul sepanjang pengajian pelajar di UiTM. Itu sedikit mengenai penasihat akademik dan peranan pelajar dan juga peranan penasihat akademik. Sebagai seorang pensyarah di UiTM Johor, saya juga ialah seorang penasihat akademik. Jadi kat sini saya nak beri nasihat sedikit mengenai
bagaimana kita ingin berjaya sebagai seorang budak U. Sebelum ni pelajar ialah budak-budak, kita panggil sebagai budak-budak sekolah menengah, high school. Tapi bila kita mengorak langkah ke universiti, kita panggil sebagai kehidupan budak U. Apa yang tertera sebenarnya adalah lebih kepada nasihat dan motivasi untuk belajar sepanjang berada di UiTM. Saya ialah seorang penasihat akademik dan kebiasaannya pada hari pertama saya dilantik sebagai penasihat akademik, kami akan mengadakan perjumpaan dengan pelajar dan saya akan bertanya kenapa pelajar itu berada di sini, kenapa pelajar berada di UiTM, dan kenapa pelajar ingin menyambung pelajaran, dan apakah objektif utama pelajar masuk ke UiTM. Dan antara jawapan yang paling saya suka ialah apabila pelajar berkata yang mereka ingin mengubah nasib keluarga mereka dan pelajar ingin merubah diri mereka menjadi yang lebih baik. Memang kita sebagai seorang manusia perlu sentiasa berubah ke arah yang lebih baik. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi jadikanlah perubahan itu ke arah yang lebih baik dengan kita meningkatkan tahap ilmu yang kita ada. Dan mungkin sekarang ni pelajar ada SPM dan akan meningkatkan lagi untuk mendapatkan diploma, seterusnya kepada degree dan seterusnya. Dengan kejayaan yang ada ini, insya-Allah kita mampu merubah diri kita menjadi seorang yang lebih baik. Okay. Di atas keadaan semasa, jadi pekeliling terbaru telah menyatakan kesemua pelajar akan meneruskan pengajian secara atas talian dan pengajian secara bersemuka ditangguhkan sehingga satu tarikh yang akan diberitahu kelak. Jadi perkara ini memang agak mengejutkan, terutama pelajar-pelajar baru yang sudah bersedia untuk masuk ke kampus, tetapi disebabkan keadaan sekarang, kita terpaksa menangguhkan dulu pengajian secara bersemuka. Bagi pelajar-pelajar yang kurang mendapat dipanggil sebagai internet connections ataupun capaian internet yang terlalu rendah dan tidak mempunyai mobile data yang cukup, mohon pelajar maklumkan kepada pihak fakulti ataupun PA, penasihat akademik, ataupun pihak HCA, dan kita di pihak UiTM akan cuba membantu pelajar sebaik yang mungkin. Kami sedia maklum sekiranya pelajar agak sukar membiasakan diri dalam pengajian di atas talian ini kerana ini ialah kali pertama pelajar belajar secara atas talian. Ada ketika kami akan faham pelajar hilang tumpuan, pelajar rasa stres. Okey, maka saya nasihatkan pelajar untuk berehat seketika, menghubungi penasihat akademik ataupun menghubungi pensyarah untuk mendapatkan bantuan. Selain daripada itu, saya juga nasihatkan pelajar untuk menjaga masa, okey, time management. Jangan terleka dengan perkara-perkara yang akan mengganggu pelajar, terutamanya sekali sekiranya ada pelajar yang leka bermain game secara online, maka saya mohon sangat pelajar untuk pandai membahagikan masa di antara kelas dan perkara-perkara selain daripada pembelajaran.
Ini adalah medium ataupun perantara yang akan digunakan oleh pensyarah sepanjang masa pengajaran secara atas talian. Bagi setengah pelajar ada yang dah biasa dengan social media ini, tetapi kami di UiTM tidak menetapkan satu platform ataupun satu web yang mana kita jadi terpulang kepada pensyarah mengguna semua jenis social media ataupun aplikasi yang sesuai untuk pengajaran bergantung kepada tahap pencapaian pelajar sendiri. Okay. Selain daripada itu, pihak HA UiTM telah menyediakan satu Center for Innovative Delivery and Learning Development. Jadi kat dalam ni, website ni akan membantu pelajar untuk mendapatkan sedikit maklumat mengenai pengajaran di atas talian. Okay. Sebagai seorang pelajar, sama ada pelajar belajar secara atas talian ataupun belajar secara bersemuka, perkara utama yang pelajar perlu tahu, pelajar perlu ingat ialah Iqra. Iqra bermaksud baca. Banyakkan membaca, sama ada daripada buku, sama ada daripada rujukan-rujukan daripada laman web. Tetapi sekiranya mendapat maklumat daripada laman web, pelajar perlulah merujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan sentiasa berbincang dengan orang yang lebih arif tentang sesuatu perkara itu. Dan sekiranya pelajar dapat membaca buku dan juga laman sesawang, maka pelajar perlu melihat ataupun melakukan perbandingan di antara maklumat-maklumat yang didapati. Pada masa ini, sekiranya belajar secara di atas talian, kebanyakan pensyarah daripada universiti telah membuat video mengenai pengajaran mereka dan di-share secara publik. Maka pelajar boleh merujuk kepada video-video yang telah diuploadkan di laman web untuk sumber rujukan. Di samping itu, pelajar juga hendaklah rajin ataupun sentiasa berkomunikasi dengan pensyarah yang mengajar untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Di sini juga saya ingin menyentuh mengenai perbezaan orang yang berjaya dan orang yang gagal. Saya dapatkan maklumat ini daripada website steamit.com Be Successful. Kalau kita lihat di sini, perbezaan yang nyata ialah perubahan. Orang yang berjaya, mereka sanggup berubah, they embrace change. Tetapi orang yang gagal, they are afraid of change. Dalam situasi sekarang, andai kata pelajar masih lagi ingin belajar secara bersemuka, memang kita tidak dapat merealisasikan pengajian secara bersemuka. Jadi kalau masih lagi takut dengan pengajian secara di atas talian, apa yang saya risaukan ialah pelajar akan ketinggalan dan akhirnya akan gagal. Tetapi sekiranya pelajar berani mencuba, berani merubah untuk belajar secara atas talian, insya-Allah kita akan berjaya. Apa yang saya katakan pasal kita tu bukan sahaja pelajar yang menghadapi masalah perubahan, tetapi pensyarah juga menghadapi masalah perubahan. Kebiasaannya kami di sini mengajar secara bersemuka dan kita akan buat tutorial secara bersemuka, makmal secara bersemuka. Tetapi dalam keadaan sekarang, kita terpaksa lakukan semuanya di atas talian. Jadi pensyarah juga belajar untuk berubah. Di samping itu, pelajar juga perlu belajar untuk berubah, dan perubahan ini ialah perubahan yang orang kata mengikut keadaan semasa.
Andai kata situasi kembali normal, pelajar akan kembali ke kampus dan kita akan belajar secara bersemuka, insya-Allah. Perbezaan yang kedua antara orang yang gagal dan orang berjaya ialah bagaimana mereka menangani kegagalan. Orang yang berjaya, mereka akan mengambil tanggungjawab di atas kegagalan mereka. Maksudnya sekiranya kegagalan itu berlaku di ataskan diri dan usaha mereka, mereka akan cuba berusaha dengan lebih baik dan memperbaiki kelemahan yang ada. Manakala untuk orang yang gagal, mereka akan menyalahkan perkara-perkara yang lain, menyalahkan orang sekeliling, menyalahkan benda-benda yang tidak sepatutnya di atas kegagalan mereka. Dan sekiranya benda ini tidak berubah, mereka akan terus jadi orang yang gagal. Satu lagi perbezaan yang kita boleh lihat di antara orang yang berjaya dan orang yang gagal ialah bagaimana mereka menangani ilmu. Untuk orang yang berjaya, sentiasa akan belajar perkara-perkara baru dan sentiasa mempertingkatkan kemahiran diri. Manakala orang-orang yang gagal, mereka mendapat ilmu dan mereka rasa dah cukup. Dia rasa dah tahu dah semua benda. Dan kalau kita ajar mereka satu skill, mereka dah rasa okey cukup dah rasanya. Tetapi mereka tidak tahu bahawa dengan menambah ilmu dan menambah kemahiran yang ada, mereka boleh menjadi lebih baik daripada keadaan mereka yang sekarang ini. Begitu juga dengan pelajar. Sekiranya kita dah dapat ilmu, apa yang perlu kita buat ialah kita sentiasa belajar dan belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Okay. Salah satu sikap orang berjaya juga ialah mereka suka membantu. Kerana apa? Kerana mereka mahu orang lain juga berjaya bersama dengan mereka. Berbeza dengan orang yang gagal, di mana orang yang gagal ni dia mahukan orang lain untuk gagal kerana mereka ada rasa sifat hasad, iri hati dan tidak mahu orang lain gagal. Sebenarnya bila kita di dalam satu masyarakat, bila kita sama-sama berjaya, insya-Allah masyarakat kita juga akan maju dan sentiasa mendapat kejayaan. Ini adalah sikap yang kita mahukan dan inilah sifat-sifat orang yang berjaya. Sebagai manusia biasa, kita tidak lari daripada kegagalan. Tetapi kegagalan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Andai kata kita dah berusaha dan kita mencuba tetapi kita gagal. Okay, kita sentiasa ada masa untuk berubah dan merubah daripada kegagalan kepada kejayaan. Cuma the only failure is not trying. Apa maksudnya? Kegagalan yang nyata apabila kita tidak berani mencuba. Okay. Saya rasa pelajar pernah tengok carta ni. Carta ni biasanya kita akan tengok dekat hospital. Okay. Dan semasa doktor buat monitoring untuk pesakit, carta ni akan keluar di monitor. Dan kalau kita sebagai seorang manusia yang hidup, carta ni akan ada naik, turun, naik dan turun. Dan itu menandakan manusia itu masih hidup. Tetapi kalaulah carta ni dia satu garis lurus, itu bermakna manusia itu telah meninggal. Itu jugalah yang dikatakan kehidupan. Life always has its up and downs. If it doesn't, you are dead. Kita kena ingat sebagai seorang manusia biasa, kita akan mendapat ujian. Ada masa ujian yang diuji dengan kesedihan, diuji dengan kegembiraan, diuji dengan kejayaan, diuji dengan kegagalan. Tetapi itulah yang dinamakan kehidupan. Dan semua manusia akan menghadapi ujian itu berbeza-beza. Jadi kalau kita tak ada ujian, bermaksud kita ni bukanlah manusia normal.
Jadi tak perlu risau kalau katakan ada masalah, pelajar boleh sentiasa merujuk kepada penasihat akademik. Kalau rasa susah untuk bercakap dengan penasihat akademik ataupun malu, pelajar boleh berjumpa dengan ketua pusat pengajian ataupun boleh berjumpa dengan kaunselor. Yang penting ialah pelajar tidak rasa keseorangan. Sebab kalau pelajar sentiasa menyendiri dan tidak mendapatkan bantuan, masalah tidak akan selesai. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan seberingkas mengenai penasihat akademik, peranan penasihat akademik dan juga peranan anda sebagai seorang pelajar. Saya sebagai seorang penasihat akademik dan juga sebagai seorang pensyarah ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Saya doakan kejayaan anda sepanjang berada di UiTM. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi mendengar taklimat mengenai penasihat akademik ini. Saya doakan semua, saya dan anda semua dipelihara daripada sebarang bala dan bencana dan semoga kita dipelihara daripada COVID-19 ini. InsyaAllah kita akan berjumpa selepas keadaan kembali seperti biasa. Dan saya rasa semuanya tidak sabar untuk masuk ke kampus. Jadi marilah kita berdoa supaya keadaan kembali normal dan kita mampu meneruskan kehidupan kita secara normal. Jadi itu sahaja buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.